Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Adif Ashraf, Presiden dari Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Megatek, dan di sebelah saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Salim, Vice President Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Megatek, dan kami adalah pengacara untuk hari ini. Hari ini ada pembincangan dengan pengarah akademik dan operasi serta tenaga pengajar dari Kolej Megatek. Topik pembincangan hari ini adalah tentang apa itu kemahiran dari sudut pendidikan dan kerjaya. Sebelum itu, kita akan mula dengan sesi pengenalan diri dulu. Pengarah akademik operasi dan tenaga pengajar Kolej Megatek dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Puan Belasni dari Kolej Megatek, kolej yang terunggul dalam kursus kemahiran 30 tahun di Malaysia. Saya bekerja sini pengarah akademik dan operasi di Kolej Megatek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kemahiran. Nama saya Muhammad Fizi Muhammad Zain. Saya bekerja dekat Kolej Megatek sebagai tenaga pengajar mekatronik. Pengalaman di industri selama 8 tahun. Saya bekerja sebagai tenaga pengajar sudah 3 tahun. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu kemahiran. Nama saya Denzeli Romius, berasal dari Sabah, berjawatan sebagai pegawai penilai yang berada di Kolej Megatek. Okey, pengalaman kerja saya selama ini, saya telah pun bekerja selama 2 tahun dalam industri dan 3 tahun dalam industri dalam pendidikan. Terima kasih diucapkan kepada pengarah akademik dan operasi dan pengajar Kolej Megatek. Okey. Seterusnya, kita ada beberapa soalan yang hendak ditanya tentang topik kita hari ini, iaitu apa itu kemahiran dari sudut pendidikan dan kerjaya. Okey, kita mula tanya soalan dulu. Okey, bismillah. Soalan pertama yang saya nak tanya, apa itu kemahiran, bismillah? Sebelum nak beritahu berkenalan dengan kursus kemahiran, saya nak beri sedikit pengalaman saya dalam bidang pendidikan di kolej dan universiti swasta di Petaling Jaya. Saya sudah bekerja dalam bidang ini selama 25 tahun dan bangga nak memberitahu dengan mentoring dan motivasi pelajar-pelajar kami. Ya, kita sudah memberi kerja kepada lebih dari 25,000 graduates yang sekarang bekerja di bidang-bidang masing sendiri. Di Kolej Megatek yang terunggul dalam bidangan kemahiran 30 tahun ini, kita bangga memberi peluang kepada pelajar-pelajar kami mendapat kursus kemahiran dan berjanjian untuk mendapat on-the-job training untuk 3 bulan supaya pelajar-pelajar kami boleh mendapat kerja selepas lepas kursus diploma kemahiran mereka. Alright. Dan dengan ini kita nak memberitahu kebezaan kursus kemahiran dari kursus akademik. Di kursus kemahiran, faedah pelajar-pelajar ini ialah dia membelajar 30% sahaja akademik atau teori dan 70% di dalam bidang amali dan hands-on kemahiran. Maknanya dia di kelas atau di amali, di lab atau di workshop, pelajar-pelajar kami dapat hands-on. Pertama kali mendapat peluang nak membentuk sesuatu alat atau memperbaiki
alat-alat komputer dan mereka akan bersemangat bila dia nampak kehasilan itu. Okey. So seterusnya soalan kedua pula. Okey, bismillah. Soalan seterusnya. Apakah harapan bidang pendidikan Tibet ini di masa hadapan di dalam industri pekerjaan? Bagus question soalan awak sebab baru yang YB Perdana Menteri memberitahu dalam plan bajet 2022 ini banyak faedah dan banyak faedah untuk tenaga-tenaga kemahiran. Maknanya di Malaysia kita wujudkan di dalam bidangan kejuruteraan, di factory atau kilang-kilang, kita nak tenaga yang ada kemahiran dunia bidang. Right? So dengan ini kita College Megatech nak hasilkan graduate-graduate yang memberi itu faedah dalam plan bajet ini. So maknanya kemahiran graduates yang kita sekarang diwujudkanlah dalam plan ini sebab banyak company nak cari pelajar-pelajar kami. Okay. Dan lagi sesuatu, bila pelajar-pelajar kami membelajar kursus kemahiran, kita mendapat banyak pertolongan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran. Budak-budak pelajar kami mendapat yuran tetap bulan-bulan dan ada lagi faedah macam untuk laptop, membeli laptop atau allowance yang untuk pengangkutan dan sebagai untuk memberi faedah untuk mereka berminat dan bersemangat dalam kursus industri otomasi, industri mekatronik atau sistem komputer. Ini kursus kita ditawarkan di College Megatech. Okey, soalan seterusnya pula yang terakhir. Apakah harapan masa depan mengenai pendidikan pengiktirafan dalam industri maupun pendidikan? Inilah perbezaan. Okey, kalau graduates dari college swasta, dia diberi terlalu banyak ilmu memang. Tapi bila dia sampai ke tempat bekerja, kadang-kadang dia tak cukup berpengalaman dalam kemahiran untuk selesaikan kerja dia. So dalam fikiran, dalam opinion saya dan ditetapkan dalam bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, wujudnya kita mesti lebih tenaga yang berpengalaman dalam kemahiran yang kita sekarang wujudnya dalam industri elektronik, dalam industri computer system, industri macam cyber security, hospitality. So sebab ini dia memberi banyak faedah dekat kolej-kolej kemahiran supaya kita dapat berpeluang untuk menghasilkan graduates yang ada skills taraf dunia. Alright. Berkenaan ini College Megatech baru bulan 12 hantar 2-4 student yang berwakili untuk kursus dekat World Skills Competition dan mendapat tempat hingga finals dalam competition itu. Right? So di College Megatech, lain dari belajar dan diamali atau teori, kita memberi peluang untuk pelajar-pelajar naik taraf bidang dia dan participate atau participate dalam skills competition. Soalan yang akan ditanya, okey. Encik Fizi ya? Ya, saya. Okey, saya akan tanya soalan berapakah tahap CJ Kemahiran di Malaysia ini? Okey, terima kasih Encik Alif atas pertanyaan soalan tu. Okey, untuk soalan berapakah tahap CJ Kemahiran di Malaysia ni, saya boleh rumuskan untuk setakat ni CJ tahap kemahiran Malaysia ada 5 tahap, iaitu tahap daripada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5. Ia bergantung kepada kursus lah. Ada setengah kursus tu bermula daripada tahap 1 sampai tahap 5. Ada setengah kursus bermula daripada tahap 2 hingga tahap 5 lah.
So tahap 5 tu kan tahap 4 diploma. Okey. Tahap 5 tu apa dia? Okey, untuk tahap 5 untuk dalam kemahiran ni kita dipanggil diploma lanjutan kemahiran. Maksudnya dari selalu untuk dalam kemahiran memang dipanggil diploma lanjutan kemahiran. Tapi untuk dalam bidang luar, maksudnya daripada universiti, universiti ni dipanggil macam tahap level degree lah. So kita boleh tukar kepada tahap tu lah. Daripada tahap 5 tu boleh pergi ke degree lah untuk sambung ke next level. So kita kena lepasi tahap 1 sampai tahap 4 lah untuk dapatkan tahap 5 lah. Contohlah. Macam contohnya untuk kos yang sekarang dekat College Megatech ni, kita ada bermula daripada tahap 2, 3 dan 4. So apabila seseorang tu melepasi tahap diploma, so bila dia ada peluang untuk sambung lagi ke tahap 5 lah. Level 5 iaitu diploma lanjutan dekat SIAS, dekat EdTech Taiping, EdTech Shah Alam, EdTech Kulim dan EdTech Batu Pahat. So untuk dari segi kemahiran, kita boleh sambung dari dekat kolej kerajaan lah, sektor kerajaan. So untuk kita minat, student boleh juga berminat untuk sambung ke macam dekat Universiti Tun Hussein On, untuk Universiti Teknologi Melaka. So kita boleh suggestkan lah untuk tu, and then UniKL pun boleh sambung jugalah. Okey, terima kasih Encik Hafizi. Okey, soalan yang kedua yang saya akan tanya tentang apa itu mekatronik dalam industri. Okey, terima kasih Encik Alif untuk atas pertanyaan soalan. Yang seterusnya iaitu apa itu mekatronik dalam industri. Okey, definisi mekatronik ini bermaksud gabungan antara mechanical, electrical dan elektronik. So sebenarnya kita boleh kita mengajar student yang untuk dari segi kos 0 sampai ke hero lah, maksudnya daripada kosong pada berjaya, untuk faham step by step. Encik Fizi, saya pun belajar ke bidang mekatronik. Saya adalah student College Megatech. Pengalaman saya pun tak tahu apa itu mekatronik. So saya datang mekatronik tu macam robot lah. Robot. So saya dalamkan lagi kan. So saya dapat belajar. So mekatronik tu ada banyak elemen dia. Macam engineer electrical, elektronik, programming pun ada. So dia boleh ada lagi tentang pasal otomasi. So memang bagus untuk mekatronik ni. Yang menarik lah bidang ni. Okey, untuk yang contohnya macam Encik Alif sendiri sebagai student lah, student mekatronik ni. So mekatronik ni kita dedahkan semua aspek, maksudnya kita dedahkan by basic lah, mengikut basic kursus lain. Contohnya kursus elektrikal. Kursus elektrikal ni kita belajar cara pendawaian, cara tahu apa itu pendawaian elektrik. Okay, lepas tu kita akan diajar juga kos elektronik sikit, basic. By basic elektronik kita kena bagi student faham dari segi inilah elektronik, cara pemasangan apa semua, cara baca multimeter. So untuk PLC juga kita terlalu kita dedahkan terlalu banyak sikit untuk bagi student betul-betul faham lah, untuk diorang pergi bawa kepada industri. Okey, dari perkongsian tu, ada soalan lagi yang saya akan tanya. Apakah itu VTO? Bolehkah Encik Fizi justifikasikan? Okey, terima kasih Encik Alif atas pertanyaan soalan yang cukup bernas tu. Okey, untuk saya jelaskan maksud VTO tu, iaitu VTO bermaksud Vocational Training Officer yang dilahirkan untuk mengajar lah, dengan mengajar untuk
melahirkan graduan yang berwibawa dan untuk membawa graduan tu ke dalam industri 4.0 lah. So dekat untuk BTO ni kita boleh ambil paling tinggi iaitu tahap 3, SKM tahap 3 dah boleh ambil BTO lah. Dah boleh BTO. Dah boleh BTO. Paling tinggi tahap 3 lah, SKM 3. Tapi paling rendah, rendah sikit, paling rendah tahap 3. Paling tinggi itu tahap 4 lah, diploma. So maknanya tahap 3 saya boleh ambil lah BTO. Yes. So saya boleh bekerja lah. So untuk BTO ni dilatih selama 3 bulan dekat SIAS, dekat Shah Alam. Oh ya, ada latihan dia lah. Ada latihan lah. Latihan selama 3 bulan. So maksudnya kamu tak boleh ulang alik lah. Macam kamu pergi kelas, dia stay ulang alik tapi tak boleh buat part time. Dia kena full time lah selama 3 bulan dekat SIAS. So dekat SIAS tu diorang akan mengajar cara kamu bercakap, speaking semua, cara kamu nak buat file, penfailan apa semua, cara ni lah. Tapi yang pentingnya cara nak ajar lah. Cara mengajar, skrip tu. Bila kita berdepan dengan student, kita boleh mengajar kata. So dengan tak perlu tergagap lah. So maknanya kalau ambil bidang mekatronik dengan jurusan BTO, so kita combinekan, kita boleh ajar kepada student-student. Macam tu lah kan? So untuk BTO juga kita lebih kepada industri lah. Kita boleh mengajar juga dalam industri. Kita ambil contohnya ada kursus program SDN lah. Program SDN ni daripada singkatan daripada program daripada seorang pekerja industri. Dia nak ambil upskilling, maksudnya dia nak asahkan bakat dia. Contohnya seorang pekerja kilang ni daripada pangkat operator, daripada masuk pada operator dalam lingkungan entah kerja dalam 8 tahun, so diorang stay lagi dalam pangkat operator. So diorang boleh ambil program SDN ni untuk upskilling diorang untuk naikkan pangkat. So kita boleh mengajar lah untuk BTO ni. BTO ni juga kita ada 3 bulan dan 6 bulan untuk praktikal lah. Praktikal ni kita boleh minta mana-mana dekat kolej swasta ataupun kerajaan lah. Swasta ada swasta ada BTO. Tapi kolej swasta juga ada. Kalau BTO dalam kolej swasta ni dia orang kenakan jas bayaran lah, berbanding dekat SIAS. Berbanding dekat SIAS tak apa bayaran. Dekat kolej swasta ni ada bayaran tertentu lah. Tu yang setakat saya tahulah. Okey, Encik Rezi, memang menarik. So soalan yang saya akan tanya, last lagi soalan Encik ni. Apakah bidang TVET adalah melahirkan pelajar-pelajar kemahiran yang berjaya untuk bekerja dalam industri? Okey. Maksudnya untuk memperkasakan bidang TVET lah. Okey, untuk memperkasakan bidang TVET ni adalah untuk melahirkan student-student ataupun pelajar-pelajar yang daripada zero to hero tadi saya cakap tadi awal tadi. So kita daripada kosong, daripada dorang kita ambil daripada lepasan PT3. PT3 pun dia boleh ambil. Cuma diorang perlu kita start daripada kosong lah. Kita ajar diorang start daripada diorang tak tahu apa itu mechanical, tak tahu apa itu electrical, PLC apa semua. So kita ajar daripada zero to hero untuk kita hantar dekat industri. Sebab industri sekarang ni memerlukan pekerja mahir untuk kemahiran dalam bidang, terutama sekali dalam bidang mekatronik ni lah. So saya berharap dapat melahirkanlah pelajar-pelajar yang berwibawa dan dapat hantar ke industri untuk mencapai industri 4.0. Okey, terima kasih Encik Rezi. Memang perkongsian yang sangat menarik. Okey, seterusnya Encik Denzri lah. Ya, saya. Saya dengar Encik Denzri dari Sabah. Betul? Ya, betul.
Oh, macam mana Sabah? Selagi Sabah di dalam keadaannya okey lah. Okey, kita pergi ke topik ni. Okey, soalan yang saya akan tanya oleh Encik Denzli, apakah kelebihan TVET dalam pendidikan Malaysia? Okey, sebelum saya jawab, kita kena faham TVET. Apa itu TVET? Okey, so TVET merupakan singkatan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Okey, so TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai alat tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Okey, so kelebihan dia dekat sini, setiap lulusan program TVET mampu menguasai dan dari segi pengetahuan dan kemahiran praktikal dengan lebih baik berbanding lulusan program akademik. Okey, so dalam Malaysia ni kita tahu kan, dalam Malaysia kita ada dua pendidikan, iaitu kemahiran dan pendidikan akademik. So dari akademik kita belajar macam lebih pada teori. Okey, so kalau kemahiran ni kita lebih pada praktikal. So kita latih kita punya student, saya punya student dan mana-mana cikgu dalam kolej ni untuk latih dia punya student lebih pada praktikal lah. So kita latih macam kita nak buat suatu amali melibatkan mesin, kita latih kita punya student melibatkan electrical dan sebagainya lah. So itu adalah kelebihan, satu kelebihan yang boleh menyumbangkan satu apa orang cakap, kebaikan pada Malaysia lah. Sebab kebanyakan student ada yang minat akademik, ada yang minat lebih pada kemahiran lah. Contoh. Okey, Encik Denzli, soalan yang seterusnya, kenapa kemahiran banyak menawarkan pengajian sepenuh masa? Kenapa tu? Okey, untuk kemahiran ni kita kena faham dua perkara lah. Okey, satu lagi kemahiran ni kita tahu dia kemahiran. And then kalau pemahaman kita terhadap kemahiran, dalam kemahiran tu kita kena tahu teori dan praktikal. Okey, so kemahiran yang kita ajar dia lebih pada praktikal, macam apa yang saya bagi tahu sebelum ni. Kemahiran praktikal kita ambil dalam 70%, teori kita ambil dalam 30%. Jadi kita cuma dedahkan kepada student apa itu yang apa pembelajaran yang kita boleh bagi tahu kepada student lah. Contoh dalam satu modul tu kita ajar dalam bidang electrical. So kita just bagi tahu teori tentang electrical. Tapi selebihnya kita akan ajar dia melibatkan praktikal lah. So kita kena hands-on lah ajar untuk student. So itu kalau dari industri, bila student dia nak keluar pergi kerja, dia masuk dalam industri, majikan sendiri akan ambil pelajar yang lebih pakar dalam praktikal lah. So dia masuk, dia akan ajar student tu secara basic, dan student dah tahu tentang basic yang apa yang dia belajar dalam bidang dia sendiri, dan dia boleh latih sendirilah apa dia punya bidang tu. Contoh macam mekatronik kan. Okey, contoh macam saya, selama ni saya sebelum saya jadi pengajar, sebelum ni saya ada pengalaman dalam 2 tahun dalam industri. Selepas saya belajar, saya kurang dari segi praktikal. Walaupun dalam institut itu lebih pada 70%, jadi saya nak catch up pembelajaran ada susah lah. Tapi bila saya masuk ke dalam industri, saya boleh dapat apa yang saya dah belajar dulu bila saya dah kerja lah. Macam tu. Itu dari segi saya, kalau dari saya itu kelebihan lah belajar kemahiran di industri. So dia boleh belajar banyak benda lah, dari segi pengalaman dan belajar dari segi dia punya attitude, something disiplin semua lah. Semua dari industri kita belajar lah. Okey, bagus kan? Baik, memang keputusan yang baik. Okey, lagi satu soalan. Kelebihan, apakah kelebihan pelajar kemahiran di industri? Okey, untuk kelebihan pelajar kemahiran di industri, Apa kelebihan? okey, kelebihan pelajar dalam kemahiran di industri, dia boleh, yang saya boleh kata dekat sini, dia boleh cari pengalaman. Saya boleh bagi dalam tiga kata lah. Industri, majikan dengan pelajar itu sendiri.
Okey, untuk industri boleh dapat pekerja yang boleh mengeluarkan kualiti barang dan kuantiti barang yang baik. Sebab pelajar kemahiran ni dia sudah dilatih untuk menjadi pekerja yang berkemahiran tinggi lah. So untuk majikan tak perlu susah-susah lagi nak cari. Contoh macam orang luar, contoh macam dari negara lain, kita nak panggil, kita nak bagi dia orang kerja. Macam tu. So kita nak ambil industri, nak ambil student dari kemahiran untuk dia orang latih untuk jadi pekerja tetap, untuk dia orang dapat kualiti barang dan kualiti barang yang lebih baik lah. So untuk pelajar itu sendiri, saya boleh cakap di sini, student boleh cari pengalaman dan pengalaman dari segi bidang tertentu lah. Contoh dia ambil dalam bidang mekatronik, dia masuk dalam industri, bidang tu dia ambil dalam mechanical contoh. Okay. So dalam mekatronik ini ada dalam tu ada sekali dengan mechanical. So kita ajar dalam mechanical. So bila dia dekat di industri, dia bolehlah praktis balik apa yang dah dia belajar tu. Macam tu. Okey, terima kasih Encik Leslie. Pengkongsian sangat baik. Kini sesi soal jawab telah pun selesai. Terima kasih diucapkan kepada pengarah akademik dan tenaga pengajar di Kolej Megatech yang memberikan jawapan ataupun penerangan yang jelas tentang topik kita hari ini. Banyak informasi yang kita dapat pelajari tentang kemahiran dan perbincangan ini. Terima kasih di atas perkongsian tips-tips hari ini. Dengan ini, perbincangan kita pada pagi ini tamat. Sekian, terima kasih. Dan Assalamualaikum.